Okey, kan dalam handout kamu ada tak nota ni? Yang satelit geopegun, satelit bukan geopegun, ada tak? Kita tengok ada ke? Kalau tak ada salin lah. Tak ada lah Ustazah. Kalau tak ada kamu salin. Tak apalah nanti nanti cikgu cikgu bagi dia punya ni notanya nanti kamu salin lah kat handout, tak apa kamu print. Okey, so kita nak belajar tentang satelit. Ada tak sebelum satelit? Satelit ke? Last kat mana? Last kita adalah di yang ni Okey. So kita nak belajar tentang satelit. Sekejap. Okey, kita ada satelit geopegun dengan satelit bukan geopegun. Okey. So apa beza dia? Okey, contohnya kan ni bumi. Ni gambar bumi. So dekat luar bumi ni adalah satelit dia, okey. So kita satelit geopegun tu apa? Satelit geopegun tu dia berada dalam orbit bumi geopegun. Okey, satelit yang geopegun maksudnya kan dia berada dalam orbit bumi geopegun. So kat luar bumi kita ada orbit lah ya, ada orbit. Tapi kamu tak nampak lah orbit tu, tapi adalah laluan orbit dia. Okey, so kita ada orbit bumi geopegun, nama dia orbit bumi geopegun. Jadi kalau satelit yang berada di orbit bumi geopegun, kita panggil dia satelit geopegun. Faham tak ni? Faham. Faham Ustazah. Okey. So satelit geopegun tu berada di orbit bumi geopegun. Okey. Kemudian dia satelit yang berada di orbit bumi geopegun ni dia bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang sama dengan arah putaran bumi. So kalau bumi dia berputar macam ni, dia pakai pen lain lah. Okay, kalau dia bumi tu berputar macam ni, so kan dia punya orbit bumi geopegun tu satelit yang berada di, contohnya ni satelit kan yang berada, ni satelit A ni dia berada di orbit bumi geopegun. So dia pun akan berputar sama juga macam bumi juga. Okay. So samalah putaran dia sama. So disebabkan dia sama, kalau bumi berputar berapa jam? Bumi berputar berapa jam? Respon. Satu putaran dia ambil masa berapa jam? 24 jam. 4 jam. 4 jam kan. Sebab itulah kita ada siang dan malam kan. Bumi ada siang dan malam. So kalau bumi berputar 24 jam, jadi satelit yang berada di orbit bumi, orbit bumi geopegun ni pun sama juga. Dia pun akan berputar 24 jam juga. Sama dia. Betul, samalah dia ikut bumi. Okey. Kemudian dia kata apa lagi? Sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama dengan permukaan bumi. Maksudnya kan contohnya lah kat sini, okey contohnya yang X ni Samir kan, sekolah Samir. So dekat atas tu ada satelit, satelit A. Jadi kalau Samir tu dia kan bumi berputar. So kalau bumi berputar, Samir pun berputar jugalah kan. Kita semua kawasan akan berputar betul tak? Jadi kalau X tu berputar ke sini, nanti satelit A pun dia akan berada di atas kedudukan yang sama. Satelit tu pun akan berada di atas dia juga. Faham ke? Faham Ustazah. Faham kan? Itulah maksud dia. Satelit sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama dengan permukaan bumi. Kalau satelit tu berada di atas sekolah Samir, so kalau sekolah Samir tu dia apa? Kan bumi kan berputar kan. Kita tak rasa kan bumi tu berputar. So kalau Samir tu berada di sini, kawasan X yang sini jadi satelit pun berada di atas kawasan Samir yang kat sini juga. Dia sentiasa ikutlah, dia ikut je mana kita pergi. Faham tak? Satelit yang apa ni? Satelit geopegun ni dia akan ikut je kat mana kita pergi.
Okey, di mana kita, di situlah dia. Itulah maksud dia. Okey. Itu kalau satelit geopegun. Okey, kalau satelit yang bukan geopegun pula, maksudnya dia bukanlah berada di orbit bumi geopegun. Dia berada kat mana? Dia berada kat sini. Sama ada orbit dia lebih rendah daripada orbit bumi geopegun ataupun dia berada dalam orbit yang lebih tinggi daripada orbit bumi geopegun. So dekat luar bumi ni dia banyak orbit dia banyak sangat orbit tapi kita tak nampaklah orbit. So salah satunya adalah orbit bumi geopegun. Okey, kalau kita letak satelit di orbit bumi geopegun, dia akan sentiasalah ikut kita kan. Di mana kita ada, di situlah dia ada kan. Macam tu. Dia ikut putaran bumi Bumi putar 24 jam, dia pun putar 24 jam. Sama exactly macam bumi. Itu kalau orbit bumi geopegun. Okey, kalau lah orbit tu berada yang dia lebih rendah daripada orbit bumi geopegun, contohnya orbit dia kat sini lebih rendah. Ni kita panggil orbit yang bukan bukan orbit bumi geopegun ataupun orbit tu berada di jauh kat sini jauh daripada berada di apa? Lebih tinggi berada lebih tinggi daripada orbit bumi geopegun pun kita ni bukan orbit bumi geopegun So ada juga satelit yang berada di orbit yang bukan orbit bumi geopegun ni, kita panggil apa? Kita panggil satelit bukan geopegun. Macam tu je. Kalau berada di orbit geopegun, kita panggil satelit geopegun. Kalau berada di bukan orbit geopegun, kita panggil satelit bukan geopegun. Okey. So tengoklah satelit tu sama ada berada di orbit yang lebih rendah kat sini ataupun berada di orbit yang lebih tinggi daripada orbit bumi geopegun. Okey. Sekarang ni siapa tahu berapa ketinggian orbit bumi geopegun daripada permukaan bumi? Agak-agak berapa tinggi dia? Siapa tahu? Cuba tengok kat atas ni, ada kan dalam jadual? Mana? Ni. Orbit geopegun bumi ni. Okey. Dia berada lebih kurang, ketinggian daripada permukaan bumi adalah 36,000 kilometer. Jauh tak? 36,000 kilometer. Jauh kan? Jauh. So itulah dia. Satelit yang berada di orbit geopegun bumi ni jauh dia adalah 36,000 kilometer. So kalau orbit yang lebih rendah antara 500 ke 1,000 kilometer. Kalau orbit yang lebih tinggi dia akan lebihlah daripada 36,000 kilometer. Okey, ada juga yang orbit sederhana ni. Okey. Lepas tu lagi apa lagi? Okey, satelit yang berada di orbit yang bukan geopegun, dia akan bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang berubah-ubah dengan arah putaran bumi. Contohnya kalau bumi ni putar dia ke kanan kan. Tapi satelit di orbit yang bukan geopegun tu dia sekejap ke kanan, sekejap satelit ni bergerak ke kanan, sekejap dia bergerak ke kiri. Dia suka hati dia je. Sekejap dia pergi sana, sekejap dia pergi kanan. Dia suka hati dia lah merayap-rayap. Itulah dia satelit bukan geopegun. So dia arah dia sentiasa berubah-ubah. Lepas tu, tempoh orbit dia. Kalau lah orbit geopegun tadi tu tempoh dia 24 jam kan. Sama macam bumi berputar. So kalau orbit yang lebih rendah ni, agak-agak putarannya berapa tempoh dia kalau orbit yang lebih rendah ni? Agak-agak tempoh putaran dia 24 jam ke kurang daripada 24 jam? Respon. Kurang. Kurang daripada 24 jam. Sebab dia rendah kan. Tapi kalau orbit yang lebih jauh ni, lebih jauh daripada orbit geopegun, yang lebih jauh, agak-agak putaran dia 24 jam. Lebih daripada 24 jam. Lebih daripada 24 jam. So benda tu ikut logik je. Okay, next. Satelit dia berada di kedudukan geografi yang berubah-ubah dengan permukaan bumi. Contohnya, sekejap satelit tu ada ke atas Amir. Sekejap tiba-tiba satelit tu berada di atas berada di atas negeri Johor. Sekejap dia ada dekat
sana kejap dia dekat sini. Dia ikut suka hati dia kan. So dia berubah-ubah lah dia punya kedudukan satelit tu. Okey, so itulah beza antara satelit geopegun dengan satelit bukan geopegun. Okey. Kemudian, okey. Selalunya kan, okey, bila satelit bukan geopegun ni, dia sentiasa berubah-ubahkan kedudukan geografi dia. Jadi kan satelit ni kan, dia sesuai sebagai apa? Kalau dia sesuai sebagai untuk ni, untuk kaji cuaca. Selalunya satelit yang kaji cuaca ni adalah satelit bukan geopegun. Sebab dia boleh pergi ke mana-mana yang dia nak kan. So dia sesuai lah untuk kaji cuaca. Okey. Lagi satu dia sesuai untuk satelit bukan geopegun ni sesuai untuk ni buat ni pengimejan bumi. Maksudnya dia tengok imej bumi. Nak tengok imej bumi kan. So sesuai lah pakai satelit yang bukan geopegun ni. Kan kadang korang tengok kat internet, tengok apa Google apa address kan. Alamat rumah, lepas tu tiba-tiba keluar kan imej bumi tu, betul tak? Bukan imej bumi, imej tempat tu, betul kan? Betul. Betul. Kamu nak Google apa contohnya Korea, kawasan Korea. Betul-betul internet tu akan tunjuk Korea punya kawasan spesifik tempat. Seolah-olah kamu macam berada dekat Korea tu. So siapa yang buat kerja tu? Inilah satelit yang bukan geopegun ni Satelit bukan geopegun ni. Okey. Kalau satelit geopegun ni pula yang dia akan sentiasa je ikut kita kan 24 jam. Satelit, okey, siapa tahu satelit apa yang sesuai untuk satelit geopegun? Dia sentiasa je ikut kita 24 jam. Ni adalah satelit komunikasi. Satelit komunikasi. MISAT. MISAT. So MISAT tu adalah satelit geopegun Okey. Yang tadi yang bukan geopegun tu tadilah untuk kaji cuaca, imej bumi dan juga GPS kan, GPS. GPS tu satelit bukan geopegun. Okey, so next kita tengok satelit-satelit yang ada. Okey, mana satelit? Ni satelit MISAT ni kita ada tiga satu, dua. Ada empat ada empat satelit MISAT dekat luar. Satelit geopegun ni. So satelit MISAT ni untuk komunikasi lah. Okey, yang satelit yang bukan geopegun macam ni Tiongsat ni. Tiongsat ni untuk tengok imej bumi. Lagi satu ada juga RASAT pun ada ni tengok apa ni? Sensing jauh bumi. Samalah untuk tengok permukaan bumi. So yang satelit yang bukan geopegun ni dia boleh merayap-rayap sesuka hati dia. Okey. Okay, next. Siapa lagi Apa lagi cikgu dah tak tahu lagi. Okey, kita nak tengok ni lah. Ni dah ke? Dah buat ke? Contoh 3.9. Dah. Oh, yang belum mana yang gambar ni kamu abaikan abaikan. Pening dia tengok gambar tu, tak payah abaikan. Lepas tu ni yang tadi tu lah kan orbit geopegun bumi. Yang ada satelit MIASAT tu kan. Lepas tu ada orbit rendah bumi, orbit medium bumi, orbit tinggi bumi. Ni semua kita panggil orbit apa tadi? Dia untuk satelit apa nama? MISAT. Satelit apa? Kalau untuk orbit geopegun bumi kita panggil dia satelit geopegun. Satelit bukan geopegun. Bukan geopegun. Kalau yang bukan orbit geopegun bumi kita panggil dia satelit bukan geopegun lah. Satelit bukan geopegun. Satelit geopegun, satelit bukan geopegun. Okey. Nak ni. Okey ni contoh 3.10. Okey ni last. Okey, dia kata apa ni? Dia kata dia beri jisim bumi, lepas tu ada pemalar kegravitian semesta, dia jari bumi. Okey, hitung had laju lepas suatu jasad dari permukaan bumi. Okey, apakah itu had laju lepas? Okey, salinlah had laju lepas tu apa? Sekejap. Okey, had laju lepas
ialah had laju minimum yang diperlukan. Oleh satu objek di permukaan bumi, korang faham kan Cisan? Faham ke? Faham. Faham. Okey. Okey, had laju minimum yang diperlukan oleh satu objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya tarikan graviti. Untuk mengatasi daya tarikan graviti bumi dan supaya terlepas nak lepas kat mana ni? Supaya terlepas ke angkasa lepas. Itulah dia had laju lepas. Had laju lepas ni ialah had laju minimum yang diperlukan oleh satu objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya tarikan graviti bumi supaya terlepas ke angkasa lepas. Maksudnya kan nak pergi ke angkasa lepas tu, macam roket kan, roket nak pergi angkasa lepas, dia mesti capai satu had laju yang minimum supaya dia boleh terlepas daripada daya tarikan graviti bumi, supaya dia boleh pergi ke angkasa lepas. Jadi adalah formula nak kira had laju lepas ni. Okey, formula ni adalah okey, formula nak kira had laju lepas, V sama dengan VGM per R punca kuasa. Okey, dia formula ni tak perlu hafal lah. Dia ada je dekat lampiran formula. So sebenarnya tak perlu hafal pun. Tapi setengah orang dia boleh hafal supaya dia nak laju kan. Okey, so macam nak kira ni had laju lepas, boleh tak kira ni? Tahu kan G tu apa? Okey, V apa? Tahu. Okey, V tu had laju lepas. Unit dia mestilah apa unit dia kalau had laju? MS -1. MS -1. Lepas tu G. Okey, G apa G? Pemala kegravitian. Ya, pemala kegravitian semesta. Dia punya nilai dia 6.67 darab 10 negatif 11 Newton meter 2 kg negatif 2. Dia pemala kegravitian semesta ni pun tak payah hafal. Dia akan bagi dalam soalan kan dia bagi ni. Dia bagi je pun. Okey. Next. M tu apa? Jisim. Ya, M besar kan. So jisim. Kita nak tahu had laju lepas untuk bumi kan. Nak atasi daya tarikan graviti bumi. So jisim bumi lah. Kalau nak tahu had laju lepas di planet Marikh, kena tahulah jisim Marikh. Dia tengok jisim planet apa yang kamu nak tahu. Nak kira had laju lepas planet mana nak. Sekarang kita nak kira had laju lepas untuk apa? Planet bumi kan. So jisim bumi. Kemudian A tu apa? A tu jarak. Dia jajabi. Tapi ialah jajabi lah. Ataupun jarak antara dua pusat kan. Dua pusat. Pusat apa ni? Pusat objek dengan pusat bumi tu jarak antara dua pusat. Okey. So macam mana kita nak kira? Okey, contoh ni lah kita ada ni bumi. Lepas tu kita nak letak roket kat sini kan. Okey, cuba nak letak gambar roket. Ni gambar roket. Okey, roket ni betul-betul dia di permukaan bumi kan. Dia tak berlepas lagi tau. Dia di tengah, dia ada di bumi lah, di permukaan bumi. Tak berlepas lagi. Okey. Sekarang ni kita tak tahu berapa had laju lepas supaya untuk roket ni, supaya roket ni boleh terlepas pergi ke angkasa. Jadi kita pun kira.
So masuk dalam formula. Apa tadi formula tadi? V sama dengan 2GM Per R. per R. Okey, kita kira So ni 2. Lepas tu G. Apa tadi? 6.67 dapat 10 negatif 11. M jisim bumi 6.37 6.37 darab 10 kuasa 6. Lepas tu per dengan R, jarak antara dua pusat ataupun ataupun kamu panggil apa, jejavi jejavi bumi. Jejavi bumi ataupun ni tengah bumi, ni apa, roket dia. So kat sinilah jarak dia. Ni jarak dia ni. Sebenarnya jejavi bumi lah. Okay. So tu jejavi bumi lah. Betul lah kawan-kawan cakap jejavi. Okay, jejavi. Okay, jadi berapa jejavi bumi? 6.37 darab 10 kuasa 6. Okay, lepas tu dah kira, lepas tu buat punca kuasa. Okay, dapat berapa? Jisim salah. Salah yang lepas G tu. Okay, kat mana salah? Jad, pemalan 6.67 darab 10 negatif 11. Jisim bumi cikgu salah. Tengok. Aduh. Okay. Jisim bumi 5.97 darab 10 24. Okay. Jejavi betul tak jejavi bumi? 6.37 darab 10. Betul. Oh. Okay, boleh kira. Nampak apa? Berapa dapat? Kalau banyak jawapan je, bagi minimum 2 tempat perpuluhan, maksimum 4 tempat perpuluhan. Dah. 111.38 Zazah. Okey, 11.81 point 38. Ya, betul. Okey, unit dia meter saat negatif 1. So roket kalau nak lepas ke angkasa, dia mesti mencapai had laju minimum sebanyak ni 11,181.38 meter per saat. Itulah minimum yang dia capai. Lebih tak apa kalau nak lebih tak apa. Tapi yang penting minimum kena capai yang ni. Barulah dia boleh ke angkasa. Barulah roket ni boleh ke angkasa. Terlepas daripada bumi dan ke angkasa. Dia boleh terlepas, dia boleh atasi dari tarikan graviti bumi tu. Kalau tak, dia tak boleh nak terlepas daripada bumi. So dia kena, laju dia kena tinggi lah. Okay. Nak cara nak bagi dia terlepas. Faham ke? Faham Ustazah? Faham. Okay, faham. Sebab itulah roket dia perlukan banyak apa? Cecair hidrogen untuk dalam roket tu, dalam enjin dia kena perlukan banyak cecair hidrogen. Hidrogen supaya apa? Supaya apa? Roket. Bahan bakar untuk roket apa? Bahan bakar untuk roket. Bahan bakar Hidrogen. bahan bakar untuk roket adalah cecair hidrogen. So dia perlukan banyak cecair hidrogen tu. Okey, supaya boleh menghasilkan apa yang penting ni? Kamu nak bagi dia had laju dia tinggi kan? So formula apa ni? Formula momentum sama dengan mv. So kamu nak bagi dia had laju dia tinggi kan, 11,000 apa ni? 11,000 lebih tu. So had laju dia tinggi. So momentum dia pun tinggi. So kamu nak kena hasilkan dia momentum yang tinggi. Bila momentum dia tinggi kan, roket ni roket. Kalau momentum belakang dia tinggi, so momentum yang kat depan ni pun tinggi juga. Ingat tak pasal roket ni?
Nah, saya tak ingat je. Ingat Lupa kan? sikit, Ingat lupa sikit sikit. Zah. Yelah kamu nak bagi exhaust ni keluar kan? Dekat belakang ni. So kena bakar lah cecair hidrogen ni supaya exhaust yang keluar tu banyak. Bila exhaust keluar banyak, momentum dia tinggi. Bila momentum kat belakang ni tinggi, jadi automatik momentum depan dia pun tinggi juga. Okay, so momentum depan ni dia kena bergantung dengan momentum belakang roket tu. So momentum belakang roket tu kena letak banyak cecair hidrogen supaya dia boleh banyak terbakar. Nanti gas exhaust dia tinggi, momentum dia tinggi, momentum depan pun jadi tinggi. Sebab tu kita buat macam roket air tu, kamu kena make sure air yang terlepas daripada belakang roket tu kena tinggi laju dia supaya momentum dia tinggi. Ingat tak roket air? Ingat. Kamu kena bagi air yang terlepas keluar tu tinggi. Dia punya laju dia supaya momentum dia tinggi. Bila momentum kat belakang ni tinggi, automatik momentum dekat atas dia pun tinggi juga. Tu yang dia boleh naik atas roket tu. Boleh? Faham ni? Faham. 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 Okey, so habislah tajuk kegravitian. Okey, ni contoh-contoh had laju lepas untuk setiap planet. Tadi bumi berapa? 11.18. Oh, ni dalam unit kilometer. Kilometer. Kalau meter tadi berapa? 11,181 kan? Ni dalam kilometer. So kalau tarik had laju lepas ni 4.24 kilometer. Oh, matahari had laju lepas ni 617.59 kilometer per saat. Okay, so masing-masing planet adalah dia punya had laju lepas je. Okay, next. Habis dah kot. Okay, habis dah tajuk kegravitian. Okay, so nak buat apa lepas ni? Kita bincang soalan. Soalan apa korang nak bincang? Ustazah. Ya, nak tanya soalan ke? Tadi siapa cakap tadi? Asyik. Sesi. Hasif. Ya Hasif, kamu nak Saya kata tak kisah Ustazah. tak kisah. Oh, kejap kita bincang soalan yang kamu hantar tu ya. Mana ke? Nak check jap siapa yang tak hantar. Okay. Ni ke yang cikgu hantar itu? Yang ni kan? Betul. Kenapa macam baik mana ke ? 23 orang je yang turn in. Siapa yang tak turn in ni? Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, aku tengok kat sini Nice, Saiful Amin. Yang siapa ni? Darwish. Izlan. Nabi Putra dia dah pindah kan? Ni Muaz ni, Abi Hakimi ni Pak Nafi kan? Betul. Ashraf, Zamin, Najiha, Adila Azra, Afika Husna, Aibagi Syah, Allah Asyik. Amalia, Zaini, Syawina, Syaifah Nuhani, Masya Said Allah. Muhammad, Uzair tak hantar. Asal korang tak hantar? Okay, kita check lah jawapan. Nak check jawapan siapa? Kita check jawapan. Maharid. Menarik. Allah syahidi. Kita check jawapan siapa? Harif Harif Abdul Halim. Haris Betul Rifat. Zah, Hari Abdul Halim. Okay, kita check jawapan dia. Okay. Nampak jawapan dia? Nampak. Nampak Okay, sekejap. Soalannya apa Yang ni kan? Okay. Soalan ni kan cikgu bagi? Bukan. Soalan mana? Last week. Last Tuesday. Cikgu bagi mana yang ni bukan. Yang mana cikgu bagi? Lupa Right. Allah. Sekejap.
apa 7 bahagian itu? Oh ni nombor 6. Okey. Dia kata rajah 6 menunjukkan sebuah planet mengelilingi matahari. Masa yang diambil untuk planet bergerak dari A ke B adalah sama dengan C ke D. Okey, nyatakan bentuk orbit. So kita tengok jawapan. Ni Hafiz, dia kata bentuk elips. Ya ke? Betul. Betul. Betul kan? Benar. Okey, Betul. okey, betul. Okey, next. Lain pula tanya apa pula ni? Okey, bandingkan luas yang dicakupi oleh planet di kawasan FAB kat sini dengan FCD. Okey, luas je. Luas yang dicakupi. Okay, kita tengok jawapan. Mana ke? Baik. Ni. Okey, dia kata luas kawasan FAB adalah sama dengan luas kawasan FCD. Betul ke salah? Ustazah tak nampak. Ustazah tak nampak. Ustazah dah hilang Ustazah. Dah hilang. Dia hilang. Dah hilang. Ustazah tak Ustazah punya share screen. Lah, ya ke? Boleh pula hilang. Ya, ada orang hack. Diorang hack. Aduh. Sekejap. Dah, nampak dah? Nampak. Okey, nampak dah. Okey. Sekejap. Okey, kita tengok. Okey, Hafiz kata luas kawasan FAB adalah sama dengan luas kawasan FCD. Betul ke salah? Betul. Betul. Betul kawasan adalah luas kawasan yang sama Ni pakai kan ni hukum apa ni? Kan kita ada 3 hukum Kepler. So hukum Kepler apa Hukum ni? Kepler 2. Hukum Kepler 2 Oh ya. Oh hukum Kepler 2. Betul hukum Kepler 2. Hukum siapa ingat hukum Kepler 2 kata apa? Hukum Kepler 2 menyatakan bahawa apa? Dia punya keyword dia apa? Luas sama, masa sama kan? Sama. Luas sama, masa sama. So betul lah ni luas dia sama. Okay, next. Bandingkan panjang lengkuk orbit AB dengan CD. So panjang lengkuk AB tu lebih besar kan daripada CD. So jawapannya apa? Okay, kita tengok. Panjang lengkuk orbit AB lebih besar daripada panjang lengkuk CD. Ya, betul. Okay, dapat markah. Ni dapat markah. Dah 3 markah dah. Okay, next. Laju linear pula. Okay, laju linear. AB ke CD. Itu kan cikgu tunjuk video. Sepatutnya kat mana yang tinggi laju dia? Planet akan bergerak laju, bumi bergerak laju kat mana? Kat AB ke kat CD? Kat AB. A ke B. Ya, kat AB dia bergerak laju Sebab apa? Sebab dia punya ni jauh kan. Jarak dia jauh. So dia kena lajukan dia. Tapi yang ni jarak dia dekat. So dia boleh slow-slow je kan sebab dekat. Okay. Sebab nak bagikan cukup 5 minit contohnya. Kalau kat sini kena 5 minit. 5 minit, sini pun kena 5 minit juga. Okay, so A ke B nak bagi betul-betul 5 minit, dia kena make sure dia laju supaya dia cukup 5 minit. Yang CD ni pula nak bagi dia cukup 5 minit, dia tahu dia dekat, so dia pun bergeraklah slow-slow, okay. C ke D ni kan nak bergerak slow-slow, nak bagi cukup 5 minit. Jadi kat sini AB planet ni bumi akan bergerak lebih laju. Bukan setakat bumi mana-mana planet pun yang berada yang dekat dengan matahari ni dia akan geraklah laju. Jadi kat sini laju linear AB lebih tinggi daripada berbandingan CD. Betul. Okey. Kejap kenapa pula ni? So ni betul kenapa tu tak boleh? Okey. So ini betul. Sekejap, kenapa? Okey. Lagi satu cikgu nak tegur. Kalau ayat pembandingan, tak nak buat perkataan berbanding
kita buat perkataan ni lah yang macam tadi tu. Daripada. So laju linear AB lebih tinggi daripada. Tak membuat berbanding. Jangan biasakan perkataan berbanding. Buat perkataan lebih tinggi daripada, lebih kecil daripada, lebih besar daripada, lebih apa lagi? Lebih besar, lebih Sama. kecil. Kalau lebih besar, kalau sama, cakap je A sama dengan B macam tu. Tapi yang ada perbandingan tu cakap daripada apa, tinggi daripada, besar daripada. Okey, lagi satu cikgu nak tegur. Biasanya kan cikgu cakap kat budak tak nak perkataan lebih. Maksudnya kan kalau macam ni kan panjang lengkuk AB besar daripada panjang lengkuk CD. Maksudnya cikgu tak nak lebih ni, band. Kita tak mau buat perkataan lebih. Macam ni kan laju linear AB lebih tinggi daripada C ke D. Biasanya cikgu tak nak tengok perkataan lebih. Sebab apa? Sebab nanti kan budak dia akan jawab macam mana? Dia nak kata, contohlah dia nak kata A kurang daripada B kan. Contohnya dia nak kata A kurang daripada B. Tapi dia buat ayat A lebih kurang daripada B. Kalau buat macam ni ayat dia lebih kurang, ini dah maksud lain dah. Lebih kurang tu maksudnya apa? Kurang ke lebih ke sama? Kan? So pemeriksa tu macam pening. Macam dia nak jawab apa kan? So dia bagi salah. So elakkan perkataan lebih. Sebab cikgu takut kamu terbuat lebih kurang. Sama ada kamu terbuat lebih kurang ataupun kamu terbuat lebih lebih sedikit kan. Ada yang jawab A lebih sedikit daripada B. Dia nak jawab apa sebenarnya? Nak jawab lebih ke nak jawab sedikit? Kan? So nak selamat, jangan buat perkataan lebih. Faham ke? Faham. Memanglah ayat dia macam tak sedap kan? Kan macam apa? Panjang lengkuk orbit AB besar daripada panjang lengkuk CD. Nampak macam tak sedap ayat dia kan? Tak kisahlah ayat dia tak sedap ke apa, janji dapat markah janji pemeriksa tu faham apa kamu nak sampaikan. So biasanya cikgu tak bagilah budak buat perkataan lebih ni sebab takut dia buat lebih kurang, lebih sedikit. So dah salah. Okey, melainkan kamu boleh jamin diri kamu yang kamu takkan terbuat lebih kurang, kamu takkan terbuat lebih sedikit. Kalau macam tu tak apa. Tapi kalau kamu rasa kamu akan